شكرا يا ربي شكرا هدينا قلبي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya Muzakir Turau dari Haltrack, Harfiah Learning and Training Center. Haltrack merupakan sebuah institusi pendidikan yang menawarkan perkhidmatan mengajar dan melatih kaum muslimin muslimat, khasnya pelajar tahfizul Quran, untuk mereka memahami, menguasai makna serta pengertian kalimah-kalimah suci berserta seninya sekaligus. Menerusi program daurah intensif tahfizul Quran atau lebih dikenali dengan singkatan DITA. DITA diuruskan dan dikendalikan oleh tenaga pengajar yang mahir serta jurulatih yang berpengalaman melebihi 30 tahun dalam dunia pendidikan terjemah Al-Quran. DITA, Daurah Intensif Tafhimul Quran, merupakan program lanjutan khas untuk para hufaz yang dikendalikan oleh Haltrack, Harfiah Learning and Training Center. Program ini memberikan impak yang amat membanggakan kerana peserta program dapat membaca, menterjemah pada mushaf Quran tanpa melihat erti terjemahan semasa yang tercetak. Lebih unik lagi apabila peserta bukan hanya sekadar boleh membaca dan menterjemah dengan lancar, malahan peserta dapat menguasai ilmu-ilmu asas bahasa Arab, ilmu nahwunya, ilmu sharafnya, melalui penguasaan pekata lafaz-lafaz Quran. Peserta akan dilatih dan dibimbing untuk mengguna pakai dan mengenali laras bahasa yang betul, lagi tepat, sesuai dengan kedudukan struktur suatu rangka kata atau struktur suatu ayat, mewakili jenis, bilangan atau masa untuk suatu lafaz. Pendekatan latih tubi secara interaktif dan tersudah ini diguna pakai dalam program yang berteraskan falsafah pendidikan Haltrack, DIPAF, dengar, pandang, fokus, yang bersumberkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Isra ayat yang ke-36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. يا ربي شكرا هدينا قلبي شكرا. Apa kepentingan ilmu ini kepada para hufaz Al-Quran? Secara umumnya, kaedah yang digunakan pakai dalam menghafal setiap lafaz Quran oleh para pelajar yang bukan berbahasa Arab adalah dengan mengulang-ulang lafaz Al-Quran sebanyak mungkin agar hafalan tersebut ingat, kekal, mantap dalam ingatan tanpa mengetahui makna setiap perkataan dan ayat yang telah atau yang sedang dihafal itu. Menerusi pendekatan kaedah tahfizul Quran yang diketengahkan oleh DITA, para pelajar tahfiz Al-Quran akan dapat memperteguhkan daya hafalan mereka menerusi penguasaan makna-makna setiap lafaz yang diketahuinya. Ini juga akan dapat menjimatkan tempoh masa yang mereka gunakan dalam menghafal serta akan dapat membantu mereka untuk lebih menjumpai ayat yang dihafal itu. Belajar akan lebih rasa gembira dan lebih seronok pada saat menghafal perkataan dan juga ayat-ayat yang baru kerana mereka fahami setiap patah perkataan yang diulang-ulang itu. Sekaligus ia dapat mengelakkan rasa jemu dan bosan yang sering mencekam perasaan para pelajar kerana terlalu lama dalam suasana kelas hafazan. Kesan baik dan manfaat langsung yang diperolehi oleh institusi tahfiz yang menghantar para pelajar mereka kepada program ini adalah mereka akan dapati pelajar tersebut akan lebih cepat menyiapkan hafalan-hafalan baru selain mantapnya hafalan yang sedia ada. Mereka juga
akan dapati pelajar tersebut lebih teruja dalam mendapatkan hafalan-hafalan baru kerana mereka lebih seronok, gembira dalam hafalan ayat yang mereka fahami. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Kami di Haltrek sedar akan kebimbangan dan kekhawatiran pihak institusi tahfiz terhadap hafalan yang sedia ada para pelajar mereka yang menyertai DITA. Bahawasanya ia akan terjejas, terabai suatu program langsung. Maka penyelesaiannya, pihak Haltrek telah menyediakan dan mengatur urus jadual DITA agar para peserta dapat mengulang kaji pelajaran mereka yang sedia ada. Dan kami juga menyediakan guru untuk menyimak hafalan para pelajar secara sistematik dan berjadual harian. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu sekali lagi dalam program membaca Quran, menterjemah Quran melalui sistem harfiah yang dengan sistem ini mampu membantu para peserta yang kurang mahir dalam bahasa Arab, membantu peserta yang tidak ada asas bahasa Arab dapat memahami Quran dan sekaligus dapat memahami tata bahasa Arab. Ini yang kami cuba sampaikan, yang cuba kami kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah dengan perkongsian ini mudah-mudahan akan jadi mudah lagi, akan adanya generasi-generasi yang muncul akan datang yang lebih baik daripada apa yang kita rasakan sekarang. Kita biasa boleh baca Quran, boleh menyebut lafaz-lafaz Quran, tapi sebagian besar di kalangan kita tak faham apa yang kita ucapkan. Itu satu realiti, satu fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita bukan masa untuk kita saling menyalahkan, tapi kita berusaha untuk bagaimana saling mengatasi masalah ini. Baik. Suara tak jelas ke? Oh, jelas, baik. Ada bunyi bising. Alright. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana sekarang? Suara okey, jelas? Gambar jelas? Hari ini kita mula dengan page saya sendiri. Sebelum ni gunakan profil FB saya.
atas nasihat daripada kawan-kawan, maka saya cuba menggunakan page. Kabarnya dengan page ini akan lebih meluas lagi sasaran dakwah kita, supaya ramai lagi yang boleh berkongsi, ramai lagi yang boleh tahu bahawa ada kaedah alternatif yang boleh membantu, yang mungkin serasi dengan anda, yang mungkin boleh membantu anda memahami Quran, memahami tata bahasa Arab. Dan Masya Allah, setakat masuk bulan yang ketiga daripada Ramadan, bulan pertama, setiap hari daripada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan, Syawal berselang-selang, 1 minggu dalam ada 3-4 kali. Kadang ada 3 kali, ada 4 kali, malah ada yang 4-5 kali. Kemudian masuk Zulqaidah, makin menyusut, seminggu 3 kali aja yang ada. Dalam sebulan ada dalam 12 kali. Sepanjang Zulqaidah, dan sekarang masuk Zulhijjah, dah 10, 11, 12, 13. Hari ini yang ke-14 Zulhijjah. Okay. Jadi, dan sekarang ni kita dah mula menyusut kepada 3 hari untuk 1 minggu, 3 kali dalam 1 minggu. Sekarang kita menyusut dan seminggu hanya sekali saja. Jadi dan saya cuba pertahankan. Kalau ada seminggu 2 kali, saya cuba usahakan untuk seminggu 2 kali. Kalau tidak, seminggu sekali. Hari Selasa itu wajib, adalah hari wajib. Kalau hari Sabtu Ahad mungkin bertembung dengan program-program yang lain. Sabtu Ahad mungkin bertembung dengan hari keramaian ataupun ada majlis-majlis tertentu. Boleh jadi kita tak dapat nak elak, maka terpaksa kita batalkan ataupun tukar pada hari, daripada hari Sabtu tukar pada hari Ahad, tergantung pada suasana. InsyaAllah saya akan update dalam status Facebook saya untuk menyatakan tentang perubahan-perubahan yang terkini. Apapun, kita sudah 1 minggu berlalu. Pertemuan terakhir kita pada minggu lepas, dan saya bincangkan tentang isim yang mu'rab yang berstatus rafa', antaranya fa'il, jangan. Kedua, mubtada dan khabar. Pada minggu lepas saya bincangkan tentang mubtada, semua mesti marfu', khabar juga mesti marfu'. Sama ada marfu' secara dhammah pada harakat dhammah zahirah ataupun marfu' secara dhammah muqaddarah. Dhammah zahirah khusus bagi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Dhammah zahirah terhad pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Itu dhammah zahirah. Satu lagi dhammah muqaddarah, dia khusus bagi isim yang mu'tal akhir, isim yang ada huruf illah di hujung. Dia khusus bagi isim yang mu'tal akhir ni, sama ada isim maksur, itu huruf illah di huruf alif, atau isim mangkus, sama ada huruf illah di huruf ya. Isim maksur atau isim mangkus, tanda marfu' dia, tanda rafa' dia dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang kita kadarkan pada akhir lafaz. Sebab akhir lafaz tu tak ada nampak, tandanya tak dijelaskan, jadi kita kadarkan saja. Dan dia berlaku hanya pada isim mufrad dan jamak taksir saja, tak ada pada jamak muannas salim. Isim mu'tal akhir atau isim maksur, juga isim mangkus, tidak ada berlaku pada jamak muannas salim. Dia hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir. Sementara bagi isim marfu', bagi yang berubah pada huruf, isim jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, dia dengan huruf waw. Kiranya dia sebagai fa'il, tanda dengan huruf waw. Kiranya dia sebagai mubtada', tanda huruf waw. Begitu je kalau dia menjadi khabar, tandanya dengan huruf waw. Tanda dengan huruf waw. Tanda, okay. Alamat dia, tanda. Hukum rafa' bagi mubtada' dan khabar. Semua hari ini saya akan sambung lagi pada jumlah ismiyah juga. Pada jumlah ismiyah, iaitu isim yang hukum marfu' hanya pada khabar inna. Khabar inna. Okey. Sebelum kita terjemah, saya nak fokus kepada pembahasan tentang jumlah ismiyah
yang telah kita bahaskan pada minggu lepas pada mubtada khabar. Itu jumlah ismiah yang tidak ada dimasuki oleh faktor-faktor perubah. Awamil yang menjadi faktor menyebabkan dia berubahnya struktur kata tersebut. Baris berubah, hurufnya berubah. Bagi yang murah, okey? Itu mubtada khabar. Tapi hari ini kita nak bincangkan pada mubtada khabar yang dimasuki oleh awamil inna wa akhawatuha. Inna, huruf inna, wa dan akhawat, saudari-saudarinya, rakan-rakan dia. Wa akhawatuha. Inna ada kawan-kawan dia. Antaranya anna. Anna bahawasanya. Inna sesungguhnya. Anna kita artikan bahawasanya. Untuk adakan perbezaan, pada dulu kami inna atau anna kita terjemah sama bahawasanya ya. Tapi tidak. Kami cuba bezakan. Inna hamzah pada kasrah. Inna pada bawah alif. Kita artikan sesungguhnya, agak keras sikit. Kalau anna hamzah pada fathah. Kita artikan anna bahawasanya, agak lunak sikit, lembut sikit. Inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Lakinna tetapi. Lakinna ada nun tasydid pada dia. Kalau lakin tetapi enggak, tapi itu bukan, itu huruf ataf. Lakinna ada nun tasydid. Itu huruf inna wa akhawatuha, kawan-kawannya. Dia hanya masuk pada jumlah ismiah saja. Lakinna kita artikan tetapi. Ka'anna seolah-olah. Ka'anna seolah-olah. Laita alangkah baiknya. Laita alangkah baiknya. La'alla mudah-mudahan. La'alla mudah-mudahan. La'alla ada dua makna. Ada ketika kita artikan boleh jadi, la'alla, dan ada ketika kita artikan mudah-mudahan. Baik. Semua kumpulan ini, semua huruf-huruf ini kita letakkan dalam satu grup, satu kumpulan yang kita namakan inna wa akhawatuha. Kumpulan huruf inna dan kawan-kawan dia. Tugas huruf inna ni dia hanya masuk pada jumlah ismiah saja. Dia masuk pada jumlah ismiah pada mubtada dan khabar. Dan huruf-huruf ini akan mempengaruhi pada mubtada saja. Dan mubtada itu berubah nama menjadi isim inna. Bukan namanya berubah, tapi harakat dia tukar berubah. Yang berharakat dhammah tukar baris fathah, khusus bagi isim mufrad dan jamak taksir saja. Okey, insya-Allah kita akan belajar. Itu tentang isim inna. Tapi fokus saya ini bukan pada isim inna, pada khabar inna. Semua khabar inna tetap dengan marfu', tetap dengan rafa', tak akan berubah apa-apa. Isim inna saja yang berubah, daripada rafa' berubah kepada nasab. InsyaAllah perbincangan tentang nasab kita akan bincangkan pada sesi-sesi yang akan datang. Saya nak fokus pada tentang marfu' saja. Masa bila keadaan isim tersebut status marfu'? Pertama, pada jumlah fi'liyah kalau dia jadi fa'il. Kalau jumlah fi'liyah ketika dia menjadi fa'il. Tak kira lah apa juga jenis isim, apa juga tanda dhammah ke, dengan huruf waw ke atau huruf alif, tetap sebagai fa'il mesti marfu'. Itu telah kita pelajari. Kedua, pada jumlah ismiah. Pada jumlah ismiah itu pada mubtada dan khabar. Kalau mubtada marfu', khabar juga marfu'. Tanda dia tetap sama. Ada tanda dengan dhammah, ada tanda dengan huruf waw, dan ada yang tanda dengan huruf alif. Itu pada jumlah ismiah, pada mubtada dan khabar. Dan satu lagi jumlah ismiah yang dimasuki oleh awamil, yang dimasuki oleh faktor-faktor perubah. Antaranya inna wa akhawatuha. Bila masuk inna dan kawan-kawannya, salah satu daripada kumpulan inna, maka yang berubah hanya mubtada saja. Berubah nama dan berubah baris juga hurufnya. Tergantung pada jenis-jenis isim. Kalau isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, baris dia berubah. Baris berubah. Yang baris dhammah tukar baris fathah. Yang baris dhammah tukar baris fathah. Ini khusus bagi isim mufrad dan jamak taksir. Tapi pada jamak muannas salim, baris dhammah tukar baris bawah. Special pada jamak muannas salim. Tanda nasab di baris kasrah. Dia tak ada baris fathah, okey? Ya, dengan inna dan kawan-kawannya. Dia hanya merubah pada isim inna. Pada mubtada berubah jadi nama isim inna. Dan khabar ubah nama pada khabar inna. Tapi tanda tak berubah, tetap hukum dia rafa' saja. Hukum dia tetap rafa'. Kita buktikan pada perbincangan kita. Sila buka buku nota tentang dita. Buku nota dita saya, muka surat berapa? Tolong semak. Tukar habis.
Okey. Sila buka buku nota masing-masing. Nota ringkas untuk Dita. Memang ringkas nota ni. Bagi yang membaca tanpa dengan syarah saya pada video, tak mungkin anda akan faham. Sulit untuk faham, kecuali anda jenis cerdas. Sila buka muka surat. Jumlah fi'liyah. Okey. Kita jumlah ismiyah. Minggu lepas kita belajar tentang mubtada' dan khabar. Pastikan mubtada' rafa', khabar juga rafa'. Jenis mesti sama. Sama jenis. Kalau mubtada' muzakkar, khabar juga kena muzakkar. Ini ciri-ciri yang perlu ada pada jumlah ismiyah. Telah pun kita pelajari, okey? Telah pun kita pelajari. Pada terjemahan untuk khabar jangan lupa tambah adalah, okey? Begitu juga pada isim inna wa akhwatuha. Perhatikan dulu perbincangan kita, nota masing-masing dulu. Baik. Isim inna dan khabar inna. Sedia? Tolong komen. Kita nak belajar tentang isim inna dan khabar inna. Semua dah buka nota, muka surat berapa? (97) ya. Muka surat 97. Tolong komen, siap sedia semua? 98 97, sorry, minta maaf, bukan 98, 97. Okey. Tolong komen sekarang. Okey. Alhamdulillah. Baik, siap Isim inna, khabar inna. Sebelum ini kita belajar mubtada' dan khabar. Sebelum ini kita belajar mubtada' dan khabar. Sekarang mubtada' itu berubah nama jadi isim inna, khabar juga berubah nama jadi khabar inna. Bagi isim inna dia akan berubah marfu', berubah kepada mansub. InsyaAllah bahagian mansub kita akan bincang kemudian. Tapi kita nak bercerita tentang marfu' saja dulu. Bagi khabar inna tetap status dia kekal marfu'. Khabar inna tetap marfu', tidak akan berganjak apa-apa. Tidak terkesan dengan pengaruh inna dan kawan-kawan dia. Dan pada terjemahan bagi khabar inna tetap sama stabil pada terjemahan kita. Tambah adalah. Okey. Baik. Apa dia? Inna dan kawan-kawan dia boleh hafal. Boleh hafal. Inna, anna. Inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Lakinna tetapi ka'anna seolah-olah laita alangkah baiknya. Laita alangkah baiknya. La'alla mudah-mudahan. La'alla mudah-mudahan. Dan boleh buat nota juga. La'alla boleh kita arti. Ada ketika nanti insya-Allah kita jumpa dalam Quran, tapi tak banyak. Ada ketika kita akan artikan dia boleh jadi. Itu barangkali. Contoh tengok ustaz tak datang kelas contoh. Mana ustaz? Tak datang ustaz. La'allahu maridun. La'allahu maridun. Kita tak boleh terjemahkan mudah-mudahan dia sakit. Tak. La'allahu kita artikan boleh jadi dia sakit. La'allah. Itu ada dua makna. Okey, la'allah. Tapi secara umum la'allah ni menunjukkan harapan yang
boleh jadi dia akan berlaku, harapan yang pasti berlaku. Itu la'alla. Dan laita harapan juga, tapi harapan yang hanya tinggal angan-angan, harapan yang mustahil akan berlaku. Laita. Kalau kita perhatikan dalam Quran, la'alla ni semua Allah sebut ketika dah hidup, ketika ada di dunia. Tapi laita ketika telah meninggal dunia. Itu kita artikan laita, alangkah baiknya. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku jadi tanah. Ya laitani. Itu kata-kata yang penyesalan, satu kata yang angan-angan kosong. Itu laita. Dan daripada 6 kumpulan inna wa akhawatuha ni, yang paling kerap kita jumpa inna, anna, lakinna. Ka'anna tak banyak, ada juga tapi tak banyak. Laita pun tak banyak, dua ni tak banyak. La'alla banyak. Ini 4 yang kita kerap jumpa dalam Quran. Ada satu lagi yang tak dimasukkan dalam inna wa akhawatuha, dia tersendiri. Ada satu, la nafi li jinsi. La nafi li jinsi juga sebenarnya dia dalam kumpulan inna, tapi oleh kerana dia ada tugas-tugas lain lagi, kita tak masukkan dalam kumpulan inna wa akhawatuha. La nafi li jinsi ni ada ketika la dia jadi la nafiyah, ada la nahiyah, adalah nafi li jinsi. Nafi li jinsi tu dia tersendiri, kita tak gabungkan. Kalau kita masukkan dalam kumpulan ni, kita mengecilkan skop dia, kita menyempitkan dia punya skop tugas. La nafi li jinsi, adalah nafiyah, adalah nafiyah, adalah nahiyah kan, banyak kan. Jadi la nafi li jinsi dia, peranan dia masuk kepada jumlah ismiyah. Dia menukar mubtada kepada isim la, nama dia. Kalau lakinna, mubtada berubah jadi isim lakinna. Kalau ka'anna, mubtada berubah nama jadi isim ka'anna. Laita, mubtada berubah nama jadi isim laita. La'alla, mubtada berubah nama jadi isim la'alla. Nama berubah. Isim kepada la'alla, isim kepada inna, dan apa juga yang masuki oleh faktor-faktor kepada inna dan kawan-kawannya yang masuk kepada jumlah ismiyah. Harap anda faham apa yang saya kongsikan. Okey, ini adalah kumpulan inna wa akhawatuha. Ini adalah kumpulan inna wa akhawatuha. Seterusnya, contoh. Tengok, perhatikan. Asalnya al-muslimu salihun. Asalnya al-muslimu salihun. Lelaki muslim itu adalah seorang yang saleh, yang baik. Itu asalnya. Tapi oleh kerana dimasuki oleh inna, mubtada berubah nama jadi isim inna, khabar pun berubah nama jadi khabar inna. Okey? Bukan nama berubah, baris berubah, tanda berubah. Bagi yang berubah dengan baris, yang mu'rab dengan harakat, ada yang mu'rab dengan huruf, hurufnya berubah. Tapi berubah kepada khabar, khabar tetap marfu' semata-mata. Khabar tetap marfu', tetap rafu'. Okey, yang berubah pada mubtada saja. Mubtada berubah nama jadi isim inna saja. Macam mana cara berubah dia? Yang dhammah tukar baris fathah kalau isim mufrad, yang dhammah tukar fathah kalau jamak taksir, yang dhammah tukar kasrah kalau jamak muannas salim. Perhatikan. Ini bagi mufrad, sana jamak muzakkar salim. Bagi yang muzakkar muannas salim, nampak? Perhatikan. Asalnya al-muslimatu solihatun. Perhatikan. Innal muslimatu solihatun. Sungguhnya beberapa perempuan muslimat itu adalah beberapa perempuan yang solihah. Jelas? Nampak? Perhatikan ni, jamak muannas salim bawah sekali ni. Asalnya al-muslimatu marfu' dengan dhammah. Okey? Dia berubah kepada baris kasrah bila dimasuki oleh inna. Dia berubah baris kasrah bila dimasuki oleh inna. InsyaAllah kita akan ulang lagi nanti bila kita bincang tentang nasab. Okey? Yang saya fokus
tentang rafa'. Khabar inna semua yang rafa', tak akan berubah. Sama seperti khabar bagi mubtada'. Khabar mubtada' rafa', khabar inna juga rafa'. Khabar inna juga rafa', okey. Yang berubah pada mubtada', berubah nama jadi isim inna, bukan nama berubah, tanda dia pun berubah. Ada tanda dengan baris fathah. Ini khusus bagi isim mufrad dan jamak taksir saja. Ada berubah dengan baris kasrah. Ini khusus, specially, teristimewa untuk jamak muannas salim sahaja. Berubah baris kasrah. Okey. Bila kedudukannya sebagai isim inna. Bagi yang berubah dengan huruf, ini berubah dengan harakat, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Yang mufrad dan jamak taksir, dhammah bertukar baris kasrah, baris dhammah, baris fathah. Sekali lagi saya ulang, isim mufrad dan jamak taksir daripada baris dhammah, bila dimasuki inna dia berubah baris fathah. Sementara jamak muannas salim daripada asal baris dhammah, bila dimasuki oleh inna dia berubah baris kasrah. Okay. Khabar tetap rafa', yang dhammah kekal dhammah, yang alif kekal alif, yang waw dengan huruf waw. Waw itu terhad pada isim mufrad, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah saja. Ini yang berubah dengan baris. Yang berubah dengan huruf pada isim musanna dan jamak muzakkar salim. Perhatikan. Isim musanna. Perhatikan. Al-muslimu salihun, itu isim mufrad. Al-muslimani asalnya. Al-muslimani, asal mubtada' rafa' dengan alif. Muslimani salihani asalnya. Dua orang lelaki muslim itu adalah dua orang yang saleh. Al-muslimani salihani. Apabila dimasuki oleh inna, maka semua isim inna berhukum nasab. InsyaAllah kita akan belajar nasab tadi. Tanda dia berubah. Ada tanda nasab dari atas, ada tanda nasab dari bawah, dan ada tanda nasab dengan huruf ya. Ada tanda nasab dengan huruf ya. Apa dia? Dia berlaku pada isim musanna. Asal muslimah ni berubah jadi muslimai ni. Kenapa dia berubah jadi iyanun? Kerana inna punya pengaruh. Kerana inna punya kesan. Inna lah yang menyebabkan dia berubah daripada muslimah ni berubah jadi muslimai ni. Cara terjemah tetap sama. Sesungguhnya dua orang lelaki muslim itu adalah dia punya kata kunci bagi khabar. Bagi mubtada, khabar bagi isim inna punya. Khabar bagi inna tetap tambah adalah. Ini khusus bagi khabar mufrad. Baik. Bolehkah saya terangkan sekarang ni? Jelas pendengar saya? Atau terlalu cepat? Atau rasa macam blur sikit? Tolong komen sekarang. Saya bagi masa 10 saat dari sekarang. Tolong komen. Isim yang berubah dengan huruf. Daripada huruf alif bertukar huruf ya. Begitu juga jamak muzakkar salim. Daripada asal rafa' dengan waw bertukar dengan huruf ya. Innal muslimaini salihuna. Sesungguhnya innal muslimina salihuna. Sesungguhnya orang-orang lelaki muslim itu atau orang-orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang baik. Okey, Ahmad Abdul Majid. Okey, faham. Alhamdulillah. Prof, baru saya tahu. Prof Ahmad Abdul Majid. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Muhammad Taufik, ya. Belum begitu jelas. Sabar. InsyaAllah. Saya bantu lagi. Blur Ustaz. Tak apa Kak Nani. Akan banyak lagi. Kita baru belum habis pun satu juzuk Kak Nani. Ada 29 juzuk menanti. InsyaAllah faham. Alhamdulillah. Saya nak soal sekejap lagi. Tolong jawab soalan saya. Okey. Ulang sekali lagi Ustaz. Nur Fariza Samsudin. Baik.
kepada semua para peserta, penonton sekarang yang sedang menonton, saya menjelaskan bahawa pada mubtada khabar, asalnya mubtada hukum dirafak, khabar disurafak. Tanda dia pelbagai. Ada yang tanda dengan harakat dhammah, ada tanda dengan huruf alif, dan ada yang tanda dengan huruf waw. Bagi mubtada dan khabar. Ciri-ciri mubtada kita dah tahu, saya dah jelaskan. Bilangan mesti sama, jenis mesti sama, dan mubtada mesti makrifah, dan pastikan kedua-dua antara mubtada dan khabar mesti marfu'. Itu asal dia. Pada jumlah ismi, jumlah ismiyah. Mubtada mesti rafa', khabar juga mesti rafa'. Okey. Tapi hari ini kita nak cerita bahawa pada mubtada khabar ni sekiranya dimasuki oleh inna wa akhawatuha. Sekiranya pada mubtada khabar ini dimasuki oleh inna dan kawan-kawan dia, maka dia akan berlaku perubahan. Pada mubtada saja berubah. Tanda dia berubah. Yang dhammah bertukar pada fathah. Ini berlaku pada isim apa? Tolong beritahu sekarang komen. Yang dhammah akan bertukar fathah. Pada isim apa? Tolong beritahu komen sekarang. Saya bagi masa 10 saat daripada sekarang. Ada berapa isim yang akan berubah daripada dhammah ke fathah? Tolong komen sekarang. Tolong komen sekarang. Isim mufrad, Yati Harun. Lagi? Baru satu. Tolong komen. Isim mufrad saja. Dhammah tukar pada fathah. Isim mufrad. Rosnani is watching. Okay. Tolong komen. Isim apa yang akan berubah? Isim apakah yang akan berubah ni? Daripada mufrad, daripada dhammah tukar fathah. Ahmad Abdul Majid, ya Prof. Isim mufrad. Ya, satu. Ada satu lagi. Ada dua lagi kan? Tolong itu. Isim ina, betul kata isim ina. Dia memang semua isim ina. Jamak muzakkar salim pun nama dia isim ina. Tapi yang berubah daripada dhammah tukar pada fathah. Hanya ada berapa isim? Jamak taksir, ya. Zarina Hamzah, betul. Isim mufrad, jamak taksir. Siti Mazmin, memang betul isim ina, nama isim ina. Tapi adakah isim apa yang berubah? Nur Fariza Samsudin, isim mufrad dan jamak taksir. Sahajakah? Hartini Ibrahim, isim mufrad dan jamak taksir. Betul? Farida, mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tidak jamak muannas salim. Hajah Farida Salim, jamak muannas salim terkecuali, bukan dengan baris fathah. Jamak taksir dia isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Isim mufrad dan jamak taksir. Hajah Majmin Hajbi Abu Bakar, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Tidak pada jamak muannas salim Hajah Hajbi. Jamak muannas salim tidak termasuk dalam kumpulan dhammah tukar baris fathah. Yang boleh berubah baris fathah hanya isim mufrad dan jamak taksir saja. Katun Zaitun Saleh, isim mufrad, musanna dan jamak muzakkar salim. Tidak Katun. Yang bertukar dengan baris fathah hanya isim mufrad dan jamak taksir saja. Mufrad, muannas salim, jamak taksir. Maimunah Abdullah, isim mufrad dan jamak taksir saja. Jamak muannas salim tidak ada. Tak apa, tersilap. Faridah Salim, tak apa, tersilap tak apa. Tersilap tu dia akan memberi kesan yang mendalam. Sampai bila-bila anda akan ingat nanti. Anda akan ingat sampailah ingatan dari Allah. Selagi Allah berikan ingatan yang cerdas, selagi itu insya-Allah anda akan ingat. Yang berubah daripada dhammah pada fathah hanya isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Habis jamak muannas salim macam mana? Hajah Maimunah Abdullah, jamak muannas salim macam mana Kak Tun? Hajah Hajbi, jamak muannas salim macam mana berubah dia kalau dimasukkan oleh inna? Asalnya al-muslimatu masuk inna, apa akan jadi pada jamak muannas salim? Hajah Faridah Salim, tolong bagi komen sekarang. Apa akan jadi pada jamak muannas salim? Kalau isim mufrad dan jamak taksir baris dhammah tukar baris fathah, apa akan jadi pada jamak muannas salim? Azaria Azman,
Dhammah bertukar fathah untuk isim mufrad dan jamak taksir saja. Betul. Hafizah Yahya, mufrad dan jamak taksir saja. Betul. Bagaimana dengan jamak muannas salim tadi yang kata jamak muannas salim ni? Muhammad Taufiq Yab, Hazrin, jamak muannas salim akan berubah menjadi baris kasrah. Ahsanti. Lagi isim mufrad dan jamak taksir saja berubah baris fathah. Betul. Saidah Zainal. Majrur, masya-Allah. Ahmad Abdul Majid, doktor, bukan majrur, dia tetap mansub tapi tanda baris kasrah, doktor. Tanda baris kasrah, tapi hukum dia tetap mansub, tetap hukum nasab. Tanda nasab ni bukan hanya baris fathah saja, ada tanda nasab yang baris kasrah. Dia khusus pada jamak muannas salim sahaja. Ya, Haji Abu Bakar, jamak muannas salim tanda nasab dia baris kasrah, bukan tanda jar. Jar kita belum belajar lagi. Nasab pun sebenarnya kita belum belajar, tapi hari ini termencelah secara tak langsung sebenarnya. Ini apa? Tindakan luar sedar. Macam dululah kita belajar domer. Secara tak sedar kita belajar tasrif fi'il madhi 14 sebenarnya. Inilah yang saya guna pakai dalam kita belajar domer pada dulu. Tapi dalam masa yang sama kita belajar tentang tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kita belajar waw jamaah, tapi tak langsung kita dah boleh menghafal tasrif fi'il madhi. Begitu juga. Bukan fi mahli, doktor. Bukan fi mahli nasbin. Fi mahli khas untuk isim yang mabni saja. Yang gunakan istilah fi mahli hanya pada isim yang mabni saja. Yang mabni kita gunakan istilah fi mahalli. Yang mabni kita akan gunakan istilah fi mahalli, InsyaAllah. Yang mu'rab, jamak muannas salim mu'rab. Apa tanda dia? Rafa' dengan dhammah. Nasab dia dengan kasrah. Jar dia pun dengan kasrah. Jamak muannas salim dia hanya ada dua tanda saja. Dhammah dengan kasrah. Bagi rafa', dhammah. Kasrah pun dhammah. Nasab pun majrur pun kasrah. Nasab juga kasrah. Saya baca lagu sikit. Saya ulang. 3 isim ni, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Bagi rafa' semua dengan dhammah, okey? Tapi bagi nasab, isim mufrad, jamak taksir, tanda nasab dia baris fathah. Khusus bagi jamak muannas salim, tanda nasab dia baris kasrah. Tanda nasab bagi jamak muannas salim baris kasrah. Tanda nasab dia dengan baris kasrah. Begitu ya tanda jar nanti. Tanda jar bagi jamak muannas salim baris kasrah. Isim mufrad, jamak taksir pun baris kasrah. Special bagi jamak muannas salim. Jar dan kasrah, jar dan nasab dia sama tanda dia, baris kasrah. Okey. Baik, alhamdulillah. Saya dapati pitch bagi program saya untuk pitch saya dia tak berganjak, ada 69 orang, tapi bagi untuk apa? 68 turun. Bagi yang profil saya Harfiah Ustaz Muzakir, saya dapati dia punya stabil, masih lagi lebih ramai daripada pitch. Baik, teruskan. Ini inna wa akhawatuha. Okay? Kumpulan inna ni, salah satu daripada kumpulan ini, sekiranya dia memasuki, duduk dalam kumpulan jumlah ismiyah, di awal jumlah ismiyah, dia akan merubah mubtada kepada isim inna. Bukan namanya berubah, tapi harakat dia akan berubah. Harakat berubah, yang baris dhammah tukar baris fathah. Khusus bagi isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Tapi bagi jamak muannas salim, dia berubah. Baris dhammah tukar baris kasrah. Dhammah tukar baris kasrah. Baris kasrah adalah tanda nasab bagi jamak muannas salim. Okey? Baris kasrah adalah tanda nasab bagi jamak muannas salim. Jamak muannas majrur dan nasab dengan baris kasrah. Betul, Sofi Ibrahim. Betul. Tanda nasab baris kasrah dan tanda jar juga baris kasrah. Tapi khabar tetap rafa'. Khabar tak terkesan apa? Tak terkesan dengan inna wa akhawatuha. Tetap rafa' sebagaimana mubtada rafa', khabar rafa'. Bagi isim inna yang berubah nasab, khabar kekal rafa' saja. Yang dhammah tetap kekal dhammah. Antara isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim kekal dhammah. Yang dengan huruf alif kekal dengan huruf alif. Isim musanna saja tetap kekal dengan huruf alif. Contoh, perhatikan.
Perhatikan. Al-muslimani yang musanna. Nampak? Al-muslimani. Asalnya marfu' dengan alif nun. Alif tanda rafa' dia bagi isim musanna. Tapi bila dimasuki oleh inna, muslimani berubah jadi muslimaini. Mubtada terkesan, nama berubah jadi isim. Inna, tanda dia berubah daripada alif berubah dengan huruf ya. Muslimani berubah jadi muslimaini. Ini bagi isim yang mu'rab, isim yang berubah daripada, ada yang berubah baris, ada yang berubah dengan huruf. Isim musanna daripada huruf alif, rafa'nya berubah pada huruf ya. Muslimani berubah jadi muslimaini. Salihani, khabar tetap kebal, tak berubah apa-apa, sama saja. Dia rafa' kekal. Khabar bagi mubtada rafa', khabar bagi isim inna juga tetap rafa'. Cara terjemah tetap tambah adalah, sama sistem dia. Tambah adalah, khabar bagi mubtada adalah juga cara terjemah bagi khabar bagi isim inna. Khabar bagi inna. Okey. Semuanya dua orang lelaki muslim itu adalah dua orang yang soleh, yang berubah dari huruf alif kepada huruf ya. Begitu ya, yang huruf waw berubah huruf ya. Itu pada jamak muzakkar salim. Innal muslim, asalnya al muslimuna solihuna asalnya. Tapi bila dimasuki oleh inna, maka dia berubah pada huruf ya. Ummu Muslihuddin kata kasrah niabatan anid dhammi. Niabatan tu dia mengambil tempat. Dia pengganti. Pengganti bukan mengambil tempat. Dia pengganti kepada baris fathah. Huruf ya itu adalah pengganti kepada baris fathah bagi isim musanna. Dan begitu juga jamak muzakkar salim. Niabatan. Huruf ya itu adalah pengganti kepada baris fathah. Asal tanda nasab baris fathah. Ya itu adalah pengganti kepada baris fathah. Terima kasih Ummu Muslihuddin. Niabatan anid dom. Muslimani jadi muslimaini mansub. Ahsan Sofi Ibrahim. Ahsanti, bagus. Ini pada isim mufrad, pada jamak taksir, jamak muannas salim dan isim musanna dan jamak muzakkar salim. Kalau asmaul khamsah bagaimana? Perhatikan. Muslimani jadi muslimaini. Yang muzakkar atau muannas tetap sama Muslimatani jadi muslimataini. Okey. Tengok pada Quran. Perhatikan pada Quran. Surah yang ke-6 ayat yang ke-83. Inna rabbaka. Nampak? Asalnya rabbuka hakimun. Tuhan engkau, asalnya rabbuka mubtada, hakimun adalah yang amat bijaksana. Alimun, ini khabar yang kedua. Hakimun khabar tsani adalah alimun yang amat mengetahui. Hakimun khabar pertama, alimun khabar tsani, khabar yang kedua. Ini bukan sifat bukan. Dia bukan sifat. Anid dhammi ya Muslihuddin dekat aniyabatan anid dhammi bukan anid fathi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau, hakimun adalah yang amat bijaksana. Isim inna dia mana? Rabbaka. Asalnya rabbuka berubah jadi rabbaka. Begitu juga contoh seterusnya ayat 106 surah Al-Baqarah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi inna ni anna, bahawasanya Allah, asalnya Allahu ala kulli syai'in qadir. Allahu asal mubtada. Tapi bila dimasuki oleh anna berubah menjadi rafa', tukar baris nasab. Berkat hukum nasab, tanda dia baris fathah.
Isim mufrad dan jamak taksir saja yang berubah pada fathah. Jamak muannas salim, tanda nasab di baris kasrah. Tanda jar juga baris kasrah. Walakin anna Allah dan bahwasanya Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu qadirun. Jangan lupa tambah adalah yang amat berkuasa. Walakin dan tetapi walakinna, bukan walakin tu bukan huruf inna wa akhwatuha, lakinna kena ada nun tasydid. Dan tetapi asyayatina, ini jamak taksir. Syayatina, syaitan itu asalnya syayatinu. Dhammah. Mubtada maksud dhammah. Tapi oleh kerana dimasuki oleh lakinna satu kumpulan dengan inna wa akhwatuha, maka syayatinu berubah jadi syayatina pada fathah. Kenapa pada fathah? Sebab syayatin jamak taksir. Jamak taksir. Bukan dengan dia. Tidak. Syayatin tu bukan jamak muzakkar salim. Bukan isim musanna. Yang bentukan dengan huruf ya tu pada isim jamak muzakkar salim dan isim musanna sahaja. Tidak pada isim jamak taksir. Ada yanun tu, yanun memang berbetulan. Kata dasar dia shintanun, syaitan, syatana yastunu. Ini wazan nombor 3. Syatana maknanya dia telah menjauhkan oleh ia. Yastunu, ia menjauhkan. Syaitan, apa jua yang boleh menjauhkan daripada mentauhidkan Allah, itu semua syaitan. Walakin syayatin, dan tetapi syaitan-syaitan itu, syayatinu berubah jadi syayatina. Kafaru, telah ingkar oleh mereka. Kafaru, telah ingkar oleh mereka fi'il madhi. Seluruh jumlah fi'liyah itu, fi'il dan fa'il, kafaru, telah ingkar fi'il madhi oleh mereka fa'il jumlah fi'liyah. Kafaru itu satu jumlah fi'liyah. Ini seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi khabar bagi isim lakin. Jadi khabar ada dua bentuk. Ada bentuk mufrad, ada bentuk jumlah. Tapi yang macam kita hakimun tu khabar bentuk mufrad. Pada mufrad tambah adalah. Qadirun tu khabar bentuk mufrad, tambah adalah. Sesungguhnya bahawasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah yang amat berkuasa. Ini khabar bentuk mufrad sahaja. Apa itu khabar bentuk mufrad? Khabar dalam bentuk satu kata saja, satu perkataan saja. Tapi kafaru tu satu perkataan juga Ustaz, fi'il madhi. Dalam kafaru tu ada dua elemen. Pertama ada fi'il dan ada fa'il. Itu satu jumlah tu. Kafaru tu satu jumlah. Ini khabar bentuk jumlah fi'liyah. Ini khabar bentuk jumlah fi'liyah. Bermula daripada telah ingkar fi'il madhi oleh mereka fa'il. Fi'il dan fa'il satu jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah ni, sebagaimana doktor sebut tadi, Doktor Ahmad Dr. Ahmad Abdul Majid kata fi mahalli, ya, untuk jumlah kena guna istilah fi mahalli raf'in. Dia mengambil tempat rafa'. Kenapa dia rafa'? Sebab khabar semua kena rafa'. Khabar semua rafa'. Bagi jumlah kena fi mahalli raf'in. Istilah dia kena fi mahalli raf'in. Kenapa dia kena fi mahalli raf'in? Sebab khabar mesti rafa' semua. Walakin syayatin, dan tetapi syaitan-syaitan itu kafaru, telah ingkar oleh mereka. Ini jumlah ismiyah. Contoh seterusnya, la'allallah, mudah-mudahan Allah. La'allallah, asalnya Allahu mubtada. Asalnya Allahu mubtada dengan rafa'. Tapi oleh kerana dimasuki oleh la'allah, mudah-mudahan, maka Allahu berubah jadi Allah. Nama berubah, nama pun turut berubah. Bukan tanda dia berubah, nama berubah. Nama dia jadi isim la'allah. Allah lafzul jalalah berubah jadi nama, jadi isim la'allah. Mudah-mudahan Allah yuhdithu ba'da dhalik, ia menceritakan sesudah itu amra, akan urusan. Yuhdithu ba'da dhalika amra, itu satu jumlah fi'liyah. Bermula daripada yuhdithu ni, fi'il mudhari', fi'il 4 huruf ni. Ahdatha yuhdithu. Okey. Jumlah fi'liyah. Fi'il bersama fa'il, dhamir mustatir jawazan,
Ba'da ni zaraf. Zalika tu mudhaf ilaih. Ba'da tu biasa zaraf akan jadi mudhaf. Zalika mudhaf ilaih. Amran maf'ulun bih. Bermula daripada yuhdisu ba'da zalika amran ni jumlah fi'liyah ni menjadi khabar bagi la'alla. Khabar la'alla. Ada isim la'alla, ada khabar la'alla. Ada isim la'alla, ada khabar la'alla. Boleh faham setakat ni? Boleh faham setakat ni? Tolong komen. Tolong komen. Saya kira perbincangan kita cukup sekadar nak menerangkan bahawa khabar inna tetap rafa', tak berubah, tak berganjak setitik pun, seinci pun ke belakang dia tak berganjak. Walaupun dia masuk inna wa akhawatuha, masuk menyerang dia tak akan berubah. Yang berubah hanya apa? Mubtada saja berubah. Nama ada berubah, isim inna daripada mubtada berubah jadi isim inna. Tanda juga berubah. Yang dhammah tukar dari fathah. Ini khusus bagi isim mufrad dan jamak taksir. Yang dhammah juga ada berubah pada kasrah. Ini special bagi jamak muannas salim saja. Ada yang berubah baris waw ketukar huruf ya. Ini berubah pada isim jamak muzakkar salim dan isim musanna. Ada yang berubah dengan huruf ya, ada yang berubah dengan huruf alif, ada satu lagi yang berubah dengan huruf alif, itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah dia berubah dengan huruf alif. Saya tak jumpa, saya tak siapkan dia punya ni. Nanti saya cari dia punya contoh, okey? Jadi insya-Allah bab nasab nanti kita akan bincang. Yang saya nak cerita rafa', okey? Hari ni cerita rafa'. Mubtada rafa', khabar rafa', khabar inna juga rafa'. Khabar inna juga rafa'. Tanda sama, dhammah pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dhammah. Alif pada isim musanna. Waw pada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Selesai. Cukup. Khabar tetap rafa' sama je. Yang berubah pada isim inna saja berubah. Asal rafa' mubtada berubah jadi isim inna, semua nasab. Yang dhammah berubah dari fathah pada isim mufrad dan jamak taksir. Yang dhammah tukar pada kasrah pada jamak muannas salim. Yang alif tukar pada ya pada isim musanna. Yang waw bertukar pada ya pada jamak muzakkar salim. Yang waw asmaul khamsah, asal waw rafa' dengan waw bertukar dengan huruf alif kalau dia jadi isim inna wa akhawatuha. Okay. Alhamdulillah. Harap jelas. Mohon komen. Mohon komen. Alhamdulillah, fahim tu. Masya Allah. Hajah Hartini. Hajah Hartini ada sesaraknya. Roziahman, Alhamdulillah. InsyaAllah, mudah-mudahan faham, mudah-mudahan jelas. Baik, seterusnya kita langkah kepada terjemahan ayat. Perhatikan ayat ini. Ayat 1, 2, 1. 1, 2, 3, sorry. Ayat 123. Betul? Tolong komen apabila masuk inna Maimunah binti Abdullah. Apabila masuk inna, mubtada berubah jadi isim inna, betul? Tapi khabar tetap marfu'. Betul? Tahniah Haja Maimunah. Komen yang bagus. Sofi Ibrahim. Asmaul khamsah mansub dengan huruf alif. Betul, Sofi Ibrahim. Tahniah. Hanya 2 orang saja yang komen. Ummu Aimi is watching. Hanya 2 orang yang komen. Tolong rumuskan daripada apa yang anda faham. Tolong berikan nota sikit apa yang anda faham, sebagaimana yang Haja Maimunah dan Haja Sofi Ibrahim tadi. Apa yang anda dapat simpulkan, dapat peganglah satu tentang isim mufrad ke, jamak taksir ke, jamak muannas salim. Apa yang memberi kesan pada anda sepanjang anda belajar ni? Isim inna, khabar inna ni.
Nama dia berubah. Tolong komen. Hanya 2 orang saja, Maimunah binti Ibrahim dan Sofi Ibrahim saja buat komen. Apa lagi anda boleh ingat? Kadang-kadang lain orang tak sama. Dalam satu makanan, hidangan yang Allah berikan ni, hidangan dari langit, ada orang dapat makan yang sedap, ada dapat makan yang semua sedap, tapi tak banyak. Ada yang besar, jenis besar, ada yang kecil, ada yang manis, ada yang lemak, ada yang pedas. Berbagai-bagai rasa yang mereka rasa. Jadi hidangan yang Allah berikan ini sangat lumayan. Pastikan semua orang dapat merasakan. Yang belajar tajwid, dia rasakan dengan dia punya alunan dia, dia punya panjang pendek dia, sedap didengar, tak menyakitkan telinga. Bagi yang belajar bahasa, dia lebih faham, lebih terkesan pada solat dia pun terkesan, pada bukan bacaan saja, pada ibadah yang lain, pada zikir-zikir dia pun akan terkesan. Okey, ada komen lagi? Kalau tak ada, kita nak masuk terjemahan baru. Ayat 123. Tugas inna ialah menasabkan isim merofakkan khabar. Ya, betul. Haji Aisyah muda. Inna ada peranan dia. Dia hanya merubah pada mubtada saja. Daripada mubtada berubah nama jadi isim inna. Khabar tetap tak berubah. Khabar tak, dia terpengaruh pada isim inna. Hafizah Yahya. Oh, panjang. Mansub dengan fathah isim mufrad dan jamak taksir. Kasrah, mansub dengan kasrah jamak muannas salim. Mansub dengan alif asmaul khamsah. Mansub dengan ya musanna dan isim musanna dan jamak muzakkar salim. Betul? Tahniah. Satu rumusan yang baik. Lagi? Kruleh ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak faham tulisan Thailand, Kruleh. Tapi saya rasa sini Kruleh ni. Betul, Kruleh? Apa khabar? Tolong jawab. Saya beri salam. Saya jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kruleh, apa khabar? Sihat? Macam mana terjemahan harfiah Kruleh? Ada lagi komen? Tak ada komen, saya nak masuk kepada pelajaran yang baru. Okay, saya ingat tadi Fauziah Suri, mubtada saja yang berubah bila ada isim inna, berubah baris dan dhammah pada fathah. Okey, boleh. Ada yang berubah dhammah pada kasrah. Ada yang berubah waw kepada alif, ada yang waw berubah pada ya, ada alif berubah pada ya. Maimunah Abdullah, yang berubah hanya jamak taksir dan isim mufrad saja nasab. Yang berubah hanya jamak taksir dan isim mufrad. Ini saya betulkan sikit jamak Maimunah. Yang berubah jamak taksir dan isim mufrad ni berubah dengan baris fathah saja. Berubah baris fathah. Jamak muzakkar salim berubah juga. Isim musanna pun berubah juga, tapi bukan dengan baris, dengan huruf. Ruqyah Salim, Ruqyah Haji Saidin, isim inna kena tambah adalah pada terjemahan. Betul, boleh. Komen-komen bagus. Jadi masing-masing punya ada yang dapat pada terjemahan khabar tak terpengaruh dengan inna. Betul, dia tetap rafa'. Zaitun isim inna daripada mufrad bertukar menjadi nasab tanda fathah. Marfu' bertukar pada nasab. Okey, bagus. Isim mufrad dan jamak taksir. Betul tak tuan? Okey. Untuk isim inna, isim mufrad dan jamak taksir berubah daripada dhammah fathah dan jamak muannas salim dhammah bertukar kasrah. Betul, Rozita. Haji Hajbi, isim inna mansub dan dengan fathah hanya pada isim mufrad dan jamak taksir. Betul. Dan kasrah bagi jamak muannas salim. Betul, Haji Hajbi? Setuju? Baik, bagus. Saya nak ulasan-ulasan. Kadang kita baca nota, kita hafal nota je. Ini kita hafal apa yang saya terangkan. Komen apa yang saya terangkan. Sambung ayat 121. Haji Asri kata. Masya Allah, Haji Asri teruja Baik, habis Okey, cukup itu. Azrin adalah pengganti bagi
baris fathah dan jamak muannas salim. Ya, ya betul. Tambah adalah tu dia. Tak kira lah isim mufrad ke jamak taksir atau jamak muannas salim, tambah adalah itu wajib pada terjemahan. Khusus bagi khabar dan mufrad. Okey, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke ayat 120 Haji. 120 kan? Oh, saya ingatkan 122. Kalau begitu saya kena mundur sekejap. Baik. 120. Ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Ya ke 120? Kita sambung 121. Alladzina atainahumul kitab. Betul ke? Oh, saya ingat dah baca saya. Kitab apa? Syariah ayat 23, betul. Setahu saya baca. Saya dah bincang ni. Ye. 123, Rin Hasan, Ihsan Muda, betul 123. Ya. Tapi memang saya dah lalu 122 ni, tapi saya banyak touch and go je. Saya tak berapa detail sangat. Sebab perbincangan ni banyak dah berulang. Ayat ni dah berulang. Seingat saya memang ayat 123. Masya-Allah. Betul, Hazrin. Okey. Okey, muktamad 123. Minta maaf Haji Azri. Cuba kita ni semak semula. Kita terus kepada ayat 123. Wattaqu yawman. Satu jumlah. Wattaqu yawman, satu jumlah. Wa dan huruf. Ittaqu. Wa biasa wa permulaan, wa istinafiah. Wa permulaan Wa dan ittaqu. Ittaqu. Bertakwalah olehmu ataupun takutlah olehmu. Berbaktilah olehmu. Apa lagi? Ittaqu ni. Berwaspadalah olehmu. Ittaqu. Ittaqu kita terjemahkan boleh takutlah olehmu, boleh juga. Ada beberapa makna yang kita berikan pada terjemahan ittaqu. Takutlah olehmu. Dalam konteks ini boleh kita terjemahkan pada ittaqu, takutlah olehmu. Berarti ini fi'il amar. Ini fi'il amar. Takutlah olehmu. Ittaqu. Ada fi'il amar berarti jumlah fi'il dia. Ada fi'il dan ada fa'il. Fa'il dia mana? Waw jama'. Dhamir yang menjadi fa'il dia. Bukan isim zahir. Dhamir yang menjadi fa'il dia. Semua dhamir, semua fa'il mesti rafa'. Semua fa'il mesti rafa'. Bagi yang mu'rab, nampak tanda dia. Dhammah zahirah. Mu'rab, dhammah zahirah. Ataupun dhammah muqaddarah bagi yang mutaakhir. Itu yang mu'rab semua. Ataupun dengan huruf waw. Atau dengan huruf alif. Bagi yang mabni macam mana? Yang mabni kita gunakan istilah fi mahalli raf'in. Tolong sebut fi mahalli raf'in. Saya ulang sekali lagi. Yang mabni semua kena fi mahalli raf'in. Apa makna fi mahalli? Mengambil tempat. Dia mengambil tempat rafa'. Kenapa perlu dia ambil tempat rafa'? Sebab dia menjadi khabar. Sebab dia menjadi khabar. Siapa yang menjadi khabar? Dhamir dia menjadi khabar. Khabar pula. Dia menjadi fa'il. Saya betulkan, ulang sekali. Kepada lain. Wattaqu dan takutlah olehmu. Takutlah fi'il amar. Oleh kamu itu fa'il. Oleh kamu itu adalah fa'il. Semua fa'il mesti hukum rafa'. Semua fa'il mesti hukum rafa'. Bagi yang mu'rab,
nampak tanda rafa' dia dengan dhammah zahirah kalau isim mufrad. Kalau rafa' dia bagi kalau jamak muzakkar salim, kalau isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim, rafa' dengan dhammah. Kalau jamak muzakkar salim, kedudukan dia sebagai fa'il, tanda rafa' dengan waw. Kalau isim musanna dengan huruf alif. Tapi kalau dhamir isim yang mabni. Mabni macam mana kita nak gunakan istilah dia? Macam tanda rafa' tadi tak ada. Dia mengambil tempat. Dia mengambil tempat rafa'. Kita gunakan istilah i'rab nama dia fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Mengambil tempat rafa'. Sa'idah Zainal fi mahalli raf'in. Ruhaizat Ahmad fi mahalli raf'in. Betul. Dia mengambil tempat rafa'. Siapa yang mengambil tempat rafa'? Siapa yang mengambil tempat rafa'? Dhamir yang menjadi fa'il. Rin Hasan, masya-Allah, ahsanti. Sofi fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'. Mengambil tempat. Ya. Hajbi fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'. Ya. Fi mahalli raf'in. Siapa yang mengambil tempat rafa'? Tolong komen. Siapa yang mengambil tempat rafa' ni? Tolong komen. Apa dia? Siapa yang mengambil tempat rafa' ni? Tolong tengokkan saya. Fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'. Siapa dia? Siapa yang mengambil tempat rafa' ni? Tolong komen sekarang juga. Siapa yang mengambil tempat rafa'? Yauman, dan takutlah olehmu akan satu hari. Siapa yang mengambil tempat rafa' ni? Siapa dia yang mengambil tempat rafa'? Tolong komen. Yauman, akan satu hari. Maf'ulun bih. Ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ul bih. Dhamir mabni mengambil tempat rafa'. Betul lah. Hajah Faridah Salim. Masya-Allah. Ustaz ni belajar tinggi-tinggi ke? Kalau kita rasa tinggi, dia akan tinggi. Kalau rasa rendah, kita banyak lagi benda yang kita belajar. Tengok skala yang mana kita, nisbah yang kita nak padankan. InsyaAllah. Kita kalau rasa susah haji, dia akan jadi susah. Kalau kita rasa senang, dia tak mencabar, kita boleh sukakan cabaran. Fa'il, dhamir. Ya, betul Kak Tun. Betul. Fa'il. Mengambil tempat fa'il. Waw jamaah adalah peranan dia sebagai fa'il. Masya-Allah. Ahsantunna. Fi mahli raf'in fa'il. Okey, yauman, akan satu hari, maf'ulun bih. Nampak? Semua maf'ulun bih hukum nasab. Nampak pada atas? Yauman, pada atas kan? Berarti yauman mansub. Kalau pada atas ni hanya berlaku isim mufrad dengan jamak taksir saja. Yauman, lepas itu saya terjemahkan, dan takutlah olehmu akan satu hari, bukan beberapa hari. Satu hari sebab dia isim mufrad. Yauman, akan satu hari. Okey. Yauman, akan satu hari. Soalan saya, yauman isim ma'rifah atau nakirah? Tolong komen. Yauman ma'rifah atau nakirah? Ya, Azariah Azman. Antum. Ya, dhamir antum. Zarina Hamzah, minta diri dulu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Selamat. Okey. Okey. Yauman, takutlah limu akan satu hari. Yauman, soalan saya ma'rifah atau nakirah? Ya, nakirah. Kenapa saya soal begini? Kenapa saya tanya nakirah? Hazrin, Fariza semua nakirah. Alhamdulillah. Oh, Bama, ya masya-Allah. Semua sebut nakirah. Kenapa saya sebut nakirah? Sebab saya nak bagi tahu, bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah ni, la tajzi nafsun an nafsin syai'an.
syai'an. Syai'an, okey? Bila jumlah fi'liyah, apa isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, sampai mana? Bila isim nakirah bertemu jumlah fi'liyah, kena buat apa? Tolong komen. Yang. Ada penambahan yang. Rosita Abu Bakar. Tambah yang. Oh, huruf besar tu mahal tu. Isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, tambahkan yang. Dan takutlah olehmu akan satu hari yang. Kenapa Ustaz tambah yang ni, Ustaz? Nak tahu tak sebab apa? Siapa nak tahu? Tolong komen. Kalau tak nak tahu, saya tak nak terangkan. Siapa nak tahu? Tambah yang jumlah fi'liyah menjadi sifat kepada isim nakirah. Masya Allah. Jumlah fi'liyah menjadi sifat kepada isim nakirah. Masya Allah. Ada tambahan yang. Tambah yang. Nak tahu Ustaz? Ihsan Muda? Itu yang Syarina Hazrin jawab tu. Ustaz Ihsan Muda yang Syarina Hazrin jawab tu, itulah jawapan saya. Nak jawapan dia? Nak tahu jawapan dia? Tambah yang sebab apa? Katun nak tahu Katun? Ya. Nak tahu Haji Hajbi? Okey. Betul. Bukan semua tempat boleh tambah yang Biasa yang pada isim dulu kita belajar. Yang saya isim. Nak tahu ya? Alhamdulillah Faridah Salim, Rokiah Saidin nak tahu. Baik. Nak beritahu bahawa murakkab tausifi biasa dia sama-sama bilangan dia, sama-sama jenis dia, sama-sama makrifah dia, sama-sama nakirah dia. Okey? Sama hukum-hukum i'rab dia, rafa' sama rafa', nasab sama nasab. Tapi kalau jumlah, ada juga sifat ni dalam bentuk jumlah. Ada sifat dalam bentuk jumlah. Mana mausuf dia? Mausuf dia Yauman tadi, mausuf dia. Yauman mausuf. Sifat dia la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seluruh jumlah fi'liyah ini adalah sifat kepada Yauman. Seluruh jumlah fi'liyah ini adalah sifat bagi Yauman. Sifat dalam bentuk jumlah. Yang sebelum ni kita jumpa azabun azimun. Azimun tu sifat dalam bentuk mufrad. Azabun alimun, seksa yang amat pedih. Alimun tu sifat dalam bentuk mufrad. Azwajun mutahharatun, isteri-isteri yang disucikan, itu azwajun, sifat dalam bentuk mufrad. Ini sifat dalam bentuk jumlah. Macam mana? Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah. Dan ada tempat nanti kita jumpa isim nakirah bertemu dengan jumlah ismiyah. Isim mufrad, isim nakirah bertemu dengan jumlah ismiyah, tetap tambah yang juga. Kerana seluruh jumlah ismiyah itu akan menjadi sifat bagi mausuf. Yang penting isim nakirah bertemu jumlah saja, tambah yang. Isim nakirah, kalau isim makrifah lain, itu kita cerita kemudian. Isim nakirah bertemu jumlah fi'liyah, tambah yang. Kerana seluruh jumlah tersebut akan menjadi sifat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah olehmu akan satu hari yang tidak ia balas. Tajzi, ia balas. Fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu itu fi'il mudhari'? Sebab dia ada tanda mudhari'. Mana tanda mudhari' dia? Huruf ta. Mohon undur diri Ustaz. Ada kelas. La bas. Falyatafaddal ma'jura. Wattaqu yawman. Dan takutlah olehmu akan satu hari. La tajzi, tidak ia balas. Dhamir mustatir jawazan. Dalam fi'il mudhari' ini ada dhamir mustatir jawazan. Dalam fi'il mudhari' ini ada dhamir mustatir jawazan. Apa dhamir dia? Dhamir hiya.
Kalau dhamir huwa yajzi, dhamir hiya tajzi, ia balas. Tambahan yang dah faham, alhamdulillah Jahrin dah faham. La tajzi, tidak ia balas. Siapa dia tu? Siapa dia di situ? Dia di situ merujuk pada nafsun. Nafsun tu kita panggil fa'il. Fa'il apa dia? Fa'il zahir. Semua fa'il hukum dia marfu'. Apa tanda rafu' dia? Tolong beritahu. Tolong komen. Nafsun tu adalah fa'il. Semua fa'il mesti hukum rafu'. Apa tanda rafu' dia? Tolong komen. Tolong komen. Sekarang saya nak tahu. Tolong komen. Isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'il tambah yang. Sofi Ibrahim. Okey. Okey. Saya harap ni dah faham. Sekarang ni nafsun. Ni fa'il ni. Fa'il hukum dia rafu'. Apa tanda dia? Tolong komen. Saya nak mengajar anda, nak mendidik anda, membimbing anda supaya halus, peka, cuba cermat dalam membuat statement. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, kena tambah yang, kerana seluruh jumlah tersebut akan menjadi sifat kepada isim nakirah tadi. Betul. Dhammah. Kak Tun dhammah, Hartini Ibrahim dhammah, Hajbi dhammah, Mula Farizah Samsudin dhammah. Esa muda tanda rafu' bagi isim mufrad ialah bukan rafu' aja, dhammah aja Esa, bukan rafu'. Hukum rafu' tanda dia. Tanda dia dhammah. Tanda dhammah Faridah Salim, Roziah Man dhammah. Baris dhammah Faridah Dol. Roziah Bakar dhammah. Haizat Ahmad dhammah. Rokiah Haji Saidin dhammah. Kata-kata bagi dhammah. Baik. Saya nak bagi markah. Siapa yang sebut dhammah tadi, saya bagi markah 90 markah saja. Saya bagi markah 90 markah saja. Hukum rafu' tanda dhammah. Okey. Kenapa ustaz bagi 90 markah? Kami nak 100 markah lah ustaz. Janganlah macam tu ustaz. Kenapa saya sebut? Saya tak nak bagi markah penuh. Sebab dhammah ni ada dua jenis. Dhammah ni ada dua jenis. Ada dhammah zahirah, kalau isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ada yang dhammah muqaddarah. Yang murab ni dhammah muqaddarah pada isim maksud dan isim manqus. Saya mula mendetail sikit. Saya mula memperhalusi jawapan anda. Mulai akan datang, kalau saya tanya, dhammah je tak cukup, zahirah atau muqaddarah. Tolong ambil perhatian. Tolong komen sekarang. Saya nak. Mulai akan datang. Dhammah saja tak mencukupi. Kena jelas lagi. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Tanda rafu' bagi isim mufrad, jamak taksir. Ni dua isim ni boleh jadi rafu' dengan dhammah zahirah, boleh jadi dhammah muqaddarah. Tapi bagi jamak muannas salim, satu saja, dhammah zahirah saja. Dhammah muqaddarah pada isim mufrad dan jamak taksir. Jadi masing-masing boleh buat nota, boleh buat rumusan, boleh buat diagram ke apa. Dhammah zahirah pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi dhammah muqaddarah pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Wah, ustaz ni semakin banyak istilah lah ustaz ini. Tak apa, itu nama belajar. Kasih ulang benda sama, bagus.
Tapi dalam masa yang sama tambah sikit. Di samping ulang tambah sikit. Dhammah zahirah bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir bukan dhammah zahirah, ada dhammah muqaddarah. Kenapa? Kerana dia ada huruf ilat di hujung. Apa huruf ilat dia? Huruf alif. Kalau huruf alif, nama dia isim maksur. Kalau huruf ilat dia huruf ya, isim mangkus. Huruf ilat huruf ya, isim mangkus. Ini anda belum belajar matan jumiah, belum belajar kitab nahu kan? Nanti satu hari kalau belajar kitab nahu ni macam Tashenko je, senang je ni. Semua ni macam dah ada dalam, dah ada dah. Maklumat tu dah ada, belum disusun saja. Sekarang saya bentuk, saya penyampaian saya dalam bentuk yang berbeza, okey? Kita belajar terus guna pakai. Belajar guna pakai. Jumpa kita cerita. Tapi bertahap. InsyaAllah. Mudahan saya harap anda serasi dengan pendekatan yang saya guna pakai. Saya harap anda serasi dengan pendekatan yang saya praktikan ini, okey? Baik. Nafsun. Ini isim. Ini adalah fa'il. Fa'il dia tanda dia dengan dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Dhammah saja tak cukup, dhammah zahirah. Okey. Alhamdulillah. Baik, dah betul eh? Ramai sebut dhammah zahirah dah sekarang dhammah zahirah. Bermula daripada siapa tadi? Haji Hajwi. Salamah Sarmini. Dhammah muqaddarah, dhammah zahirah. Alhamdulillah. Baik, saja saya buat ini supaya anda ingat supaya anda terkesan. Okey, nafsun an nafsin, dari satu diri. Asalnya nafsun berubah. Kenapa berubah jadi nafsin? Kerana an huruf jar punya kesan. Pengaruh huruf jar dia berubah jadi baris bawah. Tanda dia apa? Kasrah zahirah. Yang kasrah saya kasrah zahirah. Ada yang kasrah muqaddarah. Isim maksud, isim mangkus. Dhammah. La tajzi nafsu an nafsin syai'an, akan sesuatu pun. Syai'an, akan sesuatu pun. Maf'ul bih. Seluruh jumlah ini menjadi sifat. Wala, dan tidak. Ini ataf kepada sifat. Sifat kedua ni. Sifat hari itu. Hari itu sifat yang pertama. Tak. Mu tak boleh. Mu aku. Maksudnya gitulah. Satu diri tak boleh bantu diri yang lain. La tajzi nafsun an nafsin syai'. Satu pun tak boleh bantu. Hatta anak dengan ibu. Hatta suami dan isteri. Sayang bagaimanapun sendiri-sendiri. Tidak akan berpindah pahalanya kepada orang lain. Ya, terpaksalah. Inilah masa dia. Ad-dunya darul amal. Dunia ni tempat kita beramal, tempat bekerja. Inilah tempat kita. Dan akhirat yaumul jaza. Akhirat tempat balasan, timur balasan. Selepas kematian tidak ada lagi balasan kecuali 3 perkara. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa bi salasin. Sadaqatun jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, waladun salih yad'ulah. Itu saja yang boleh menyelamatkan kita, boleh membantu kita, meringankan, mengurangkan. Allahu a'lam bissawab. Dan seterusnya, wala yuqbalu minha adlun, dan tidak ia diterima. Ini fi'il majhul, jumlah fi'iliyah. Minha adlun, satu jumlah. Dan tidak ia diterima. Fi'il apa? Fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul ada tanda dia. Tolong beritahu saya komen tanda fi'il mudhari' majhul. Tolong komen sekarang jam 9:58. Dah dekat hujung dah. Apa tanda bagi fi'il mudhari' majhul? Apa formula nak mengenal fi'il mudhari' majhul? Tolong komen. Untuk kenal fi'il mudhari' majhul, tanda dia huruf pertama baris dhammah dan ain fi'il baris fathah. Huruf pertama huruf mudhari' itu baris dhammah dan ain fi'il baris fathah.
yuqbalu. Cara terjemah macam mana? Tambah imbuhan di. Ya baris ya baris dhammah. Ya, huruf pangkal baris dhammah. Huruf ya ke, huruf alif ke, huruf nun ke, huruf ta ke, itu semua huruf mudhari'. Ya, lepas itu kita dhammah awalhu. Dhammah ni huruf pertama mesti awal baris dhammah. Huruf pertama mesti baris dhammah. Dan ain fi'il baris fathah. Ain fi'il huruf tengah-tengah, qaf, ba, lam, ba tu baris fathah. Tukar baris fathah. Baik, itu jadi fi'il majhul. Dia pada ain fi'il baris fathah. Alhamdulillah. Betul? Minha daripadanya adlun, akan tebusan. Satu lagi saya tak terangkan sebelum ni. Di samping fa'il yang menjadi hukum rafa', naibul fa'il juga status dia rafa'. Tanda dia baris dhammah. Hukum bagi naib fa'il adalah baris bagi naib fa'il hukum dia rafa', tanda dia baris dhammah kalau isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dhammah zahirah kalau isim mufrad dan jamak taksir. Sebahagian dari isim mufrad dan jamak taksir saja yang ada dhammah muqaddarah. Kenapa? Sebab ada isim maksud dan isim mangkus. Siapa dia yang rafa' ni? Naib fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naib fa'il ni asal dia maf'ulun bih. Asal dia maf'ulun bih. Tetapi oleh kerana fi'il tu berubah, dibina menjadi majhul, maka maf'ulun bih tu dia ambil tempat fa'il. Dia take over tempat fa'il. Nama dia naib fa'il. Oleh kerana fa'il hukum dia rafa', maf'ulun bih pun duduk tempat fa'il. Hukum dia rafa' ke. Tapi cara terjemah sama. Maf'ulun bih tetap terjemah tambah akan. Dan tidak ia diterima daripadanya akan tebusan. Asalnya la yaqbalullahu minha adlan. Asalnya la yaqbalullah. Okey. Contoh asal dia bukan yuqbalu, asal yaqbalu. La yaqbalu. Tidak ia menerima. Siapa dia di sini? Fa'il dia. Allah. Oleh Allah. Tidak ia menerima oleh Allah, fa'il. Adlan, akan tebusan. Asal begini ya dia. Dan tidak ia menerima oleh Allah daripadanya akan tebusan. Itu maf'ul bih tu asalnya. Tapi oleh kerana fa'il tu dibuang. Kenapa dibuang fa'il tu? Sebab fi'il ni berubah jadi fi'il, kita ubah jadi fi'il majhul. Fa'il ni tak disebut di sini. Tak perlu sebut. Ada dua sebab fa'il tak disebut. Kenapa? Kerana sebab semua dah tahu. Tak perlu disebut. Yang menerima amalan kita ni siapa? Allah saja. La yuqbalu minha, dan tidak ia diterima daripadanya. Nya tu merujuk kepada siapa? Nafsun tadi. Adlun, akan. Terjemah tetap tambahkan. Naib fa'il, adlun tu nama dia naib fa'il. Semua naibul fa'il hukum dia rafa'. Hukum dia rafa'. Tanda dia ada yang dhammah zahirah, ada yang dhammah muqaddarah, ada yang huruf alif dan ada yang huruf waw. Tergantung pada jenis isim. Dhamma awalhu wa futhiha ma qabla akhir. Okey. Naib fa'il tanda dhammah terjemahkan akan. Ya. Pada terjemahan. Asal cerita dia inilah yang saya betulkan. Wala yuqbalu minha adlan. La yaqbalu Allahu minha adlan. Itu asalnya. Wala tanfa'uha syafa'atun. Satu jumlah. Dan tidak ia beri guna, tidak ia beri manfaat. Apa yang beri manfaat tu? Syafa'atun. Akan dia maf'ulun bi syafa'atun. Ini fa'il. Syafa'atun. Mana tanda fa'il dia?
Syafa'atun. Tolong komen tanda fa'il dia. Jawab. Dhammah zahirah. Syafa'atun, oleh satu syafaat, pertolongan. Syafaat juga bermakna genapan. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Syaf'i genap, witr ganjil. Dan tidak ia, dia di sini merujuk kepada siapa? Dhamir mustatir jawazan ni. Syafa'atun fa'il dia. Kenapa tanfa'u? Kenapa tak ada yanfa'u? Ya di sini dia mu'anas, kerana fa'il dia isim mu'anas. Apa tanda mu'anas? Syafa'atun ta marbutah. Tanda mu'anas. Maka dhamir mustatir kena dhamir hiya. Kalau fa'il dia muzakkar, dhamir mustatir dhamir huwa. Itu saja. Okey. Tidak ia beri manfaat akan dia oleh satu syafaat atau pertolongan, walahum, dan tidak mereka yunsaruna, mereka ditolong. Allah Zahirah. Allah. Walahum yunsarun satu jumlah ismiyah. Hum ni mubtada, yunsaruna ni khabar. Jumlah ismiyah, jumlah fa'ilah ni menjadi khabar. Hum mubtada, hum adalah mubtada, yunsaruna khabar. Yunsaruna adalah khabar. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan fa'il. Macam mana kita nak sebut status rafa' bagi jumlah fi'liyah? Kita gunakan istilah apa? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Ustaz mohon dia dulu nak gerak ke belakang. Oh ada kat sini. Oh ya tadi daftar. Daftar cek. Okey, baik. Selamat. Dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Alhamdulillah. Dan yunsaruna khabar. Khabar bagi mubtada. Jumlah fi'liyah tu menjadi fi mahalli. Dia berperanan sebagai fi mahalli raf'in. Kenapa rafa'? Sebab dia khabar bagi mubtada. Hum juga kena fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli? Sebab hum mabni. Yang boleh rafa' dengan dhammah zahirah, dhammah muqaddarah, rafa' dengan huruf wa, dengan huruf alif, ini pada yang mu'rab saja. Yang mu'rab saja. Yang mabni fi mahalli raf'in. Yang mabni kena fi mahalli raf'in. Yang mu'rab saja, yang tanda, ada tanda dia. Apa tanda dia? Ada banyak tanda. Ada yang tanda dengan dhammah, ada yang tanda dengan huruf alif, ada yang tanda dengan huruf waw. Ini kalau rafa', kalau nasab kita bincang sikit tadi. Nanti insya-Allah bab nasab kita bincang kemudian lebih detail lagi. Saya kira sampai sekarang ini dulu dah 96 minit. 96 minit, masa yang agak panjang untuk kita bersembang. Baik. Saya kira cukuplah untuk setakat ini dulu. Harapan saya anda faham, anda seronok, anda suka dengan apa yang kami kongsikan. Dan saya doakan juga anda lebih faham lagi tentang bacaan Quran yang anda baca, bacaan solat yang anda ungkapkan ketika dalam solat. Mudah-mudahan kualiti ibadah anda, kualiti ibadah kita semua akan bertambah baik lagi dari masa ke semasa dengan tambahnya ilmu, insya-Allah. Dan saya suka lagi saya nak tegaskan, kenapa saya tukar kepada page? Sebab saya inginkan ruang untuk anda menterjemah. Saya perlukan anda menterjemah. Saya sedang belajar sebenarnya. Sekarang ni saya belum tahu lagi macam mana saya nak buat video conference VC melalui page ni. Nanti tolong komen, tolong beritahu PM saya ke macam mana cara nak buat VC. Nanti beritahu saya. Saya perlukan respon daripada anda. Anda nanti akan tawarkan diri. Okey Ustaz, saya nak tolong semak bacaan saya Ustaz hari ini. Jangan banyak-banyak. 2 ayat atau 3 ayat cukup. Paling banyak pun setengah muka surat. Saya nak adakan satu surat akhir. Surat awal, kalau dulu saya akan
tonjolkan testimoni pelajar-pelajar yang saya contohkan. Mulai hari ini saya dah tak buat lagi. Bila tukar page, last punya sesi akhir tu, slot akhir tu, saya perlukan terjemahan pada anda semua. Saya perlukan terjemahan pada anda untuk anda respon sejauh mana keupayaan anda. Adakah saya syok sendiri, saya saja nak layan Ustaz Muzakir ni, nak sedapkan hati dia supaya jangan dibosan. Saya nak begitu ataupun memang anda benar-benar boleh mampu lakukan. Jadi saya perlukan. Ada ramai sekarang ni, ada 70 saya dapati, 70 peserta yang menonton. InsyaAllah ruang anda saya berikan pada anda untuk anda disemak bacaan anda dinilai kualiti terjemahan anda. Kita nak ada interaktif dalam program kita. InsyaAllah mudah-mudahan terlaksana. Sekali lagi tolong PM saya kepada siapa yang mahir untuk buat VC video conference dengan menggunakan page Facebook. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kalau ada masalah, sila tulis soalan ke PM pada saya. Saya cuba kumpulkan soalan nanti untuk saya adakan sesi soal jawab saja, InsyaAllah. Dan kita jumpa pada hari Sabtu nanti, InsyaAllah hari Sabtu. Ini pada perkiraan saya. Boleh jadi mungkin bertukar pada hari Ahad. Nanti saya bincangkan nanti dengan kawan saya. Sebab hari Sabtu sebenarnya ada rancangan tu, rancangan memasak tu. Kalau program itu dapat ditukarkan kepada hari Ahad, maka hari Sabtu kelas akan berjalan seperti biasa. Tapi kalau makanan yang nak dimasak tu perlu diedarkan hari Sabtu, saya kira saya kena tukar hari pada hari Ahad nanti, insyaAllah. Baik, itu saja untuk hari ini. Dan semalam saya kata saya nak terangkan tentang nidak. Kenapa nidak ya baris atas semua munadak, semua isim yang berstatus mudhaf yang menerima huruf nidak, maka hukum dia mesti masuk. Hukum dia adalah nasab. Tanda dia baris fathah. Kalau isim mufrad dan jamak taksir, fathah zahirah. Kalau isim mu'tal akhir, bagi isim mangkus, bagi isim maksur, fathah muqaddarah. Tapi bagi isim mangkus, fathah zahirah. InsyaAllah kita belajar. Kita sajalah, insyaAllah. Dah lama, dah banyak sangat. Masa dah banyak sangat ni. Biasa kita dah tepu ni. Cukup. Terima kasih sekali lagi. Maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda semua. Semoga kita terus seronok belajar, seronok dengan perkongsian ini. Dan Allah nilai usaha kita. Allah terima usaha kita sebagai usaha yang baik, usaha yang murni, usaha yang beri manfaat pada kaum muslimin yang lain. Dan Allah terima ibadah kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.